Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita menunaikan sembahyang maghrib berjemaah. Mudah-mudahan amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada malam ni untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ni dicantik oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di insya-Allah malam ni kita sambung pengajian kita dalam kitab Allah Tuhanku Matlamatku. Kita masih lagi bicara tajuk iman. Kita masuk pada tajuk kesan dan faedah iman. Kita berhenti hari itu yang ketujuh pada muka surat 62 no. Yang ketujuh muka surat 62. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang ketujuh, dilimpahkan rezeki yang halal dan tidak terhingga. Kesan daripada kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala limpahkan kita rezeki. Cuma kita kadang-kadang kalau kita nampak rezeki ni, kalau kita duk nampak duit rezeki, kita selalunya duk minta rezeki ni, dalam hati kita rezeki itu berupa wang, ringgit dan sebagainya lah. Tapi hakikatnya rezekinya bukan macam tu. Rezeki ni benda-benda yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita kebaikan. Mungkin rezeki Allah Subhanahu wa taala bagi iaitu masa yang berkat. Sebagai contoh malam ni, Allah Subhanahu wa taala dalam ramai-ramai Allah Subhanahu wa taala pilih kita ni rezeki ya. Ingat senang tuan-tuan nak dapat pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bukan senang nak dapat pilihan Allah Subhanahu wa taala dalam ribu-ribu orang. Dalam puluh-puluh ribu orang Allah Subhanahu wa taala pilih kita, dahlah pilih kita mai
Kadang-kadang dia pilih semayang, lepas semayang dia bangkit, dia tak duduk dalam majlis ilmu. Allah pilih gerakkan kita, bagi kekuatan pada kita mai melaksanakan semayang. Setengah orang dapat semayang tapi semayang di rumah. Setengah orang dapat semayang berjemaah di rumah. Tetapi kita lagi special, Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita dalam puluh-puluh ribu orang mai rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kelebihan masa yang Allah bagi pada kita, berkatnya dah mai rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana ada kelebihan-kelebihannya. Setiap langkah kita diangkat darjat kita. Setiap langkah kita diampunkan dosa-dosa kita. Di mana kita sebut sebelum ni, seorang buta nak mai sembahyang buta, kalau celak macam kita ni, maksudnya taklah kita nak kata, tak rasa apa-apa sebab kita ni tak buta. Tetapi ramai orang-orang yang tak buta tetapi dia buta hati ni yang kita takut. Seorang buta nak mai sembahyang berjemaah, ketika dalam perjalanan dia ikat tali daripada rumahnya mai ke rumah Allah ni. Berusaha sungguh-sungguh nak mai sembahyang berjemaah. Dahlah buta, pahala tak tahu nak katalah banyak mana kelebihan dia. Mai ikat tali pada rumahnya, mai rumah Allah Ta'ala, dalam perjalanan dia jatuh dalam lopak. Di lopak tu ada air. Maka dia berusaha untuk balik, tukar pakaian dia, tukar kain mai pula. Mai yang kedua jatuh lagi buta, dia bukan nampak pun, jatuh lagi tempat lopak air tersebut menyebabkan baju kain dia kotor. Dia balik tukar lagi kain dia. Mai yang ketiga sampai tempat yang hak dia jatuh tadi, yang kedua tadi ni, ada orang pimpin dia. Mai rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai di rumah Allah, maka orang tua buta tadi ucap terima kasihlah kerana bawa saya mai ni sembahyang ni, terima kasihlah. Dia kata, siapa tuan ni? Maka dia kata, saya adalah iblis. Dia kata, saya adalah iblis. Dia pun heran lah orang tua ni, orang buta ni, iblis pimpin dia mai rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kan orang beriman, orang yang soleh lah pimpin bawa orang mai rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang pimpin dia tu ialah iblis. Dia pun heran. Dia tanya, kenapa kamu pimpinkan saya sedangkan saya ni nak pergi beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka iblis ni beritahu, yang pertama tadi kamu datang nak mai sembahyang, kamu jatuh dalam lupa, kamu balik tukar Allah Subhanahu Wa Taala, ampunkan dosa kamu. Hak pertama tadi ni, kamu mai nak sembahyang, dalam perjalanan kamu tu kamu jatuh, lepas tu kamu berusaha balik tukar pakaian kamu, kain kamu, mai Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kamu. Lepas tu kamu mai pula yang kedua, jatuh lagi yang kedua, maka kamu balik lagi tukar pakaian kamu, baju kamu, mai Allah ampunkan dosa keluarga kamu yang kedua. Yang ketiga ni, kalau aku tak pimpin kamu mai rumah Allah, nescaya kalau kamu jatuh pula yang ketiga, nescaya Allah Subhanahu, kamu jatuh pula yang ketiga, kamu balik pula tukar baju kamu mai pula, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa orang kampung ni. Niat kita duk mai ni, Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya ampun kita, bukan hanya ampun keluarga kita, Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan juga orang yang tak mai. Tu disebut dengan tuntutan fardu kifayah. Ni kita mai, orang yang semayang di rumah tak dosa dah. Ni hak kita mai semayang berjemaah ni, dengan hak kita buat 5 waktu ni, tuntutan hak kita Imam Syafi'i yang kita belajarlah dulu-dulu ni dalam kitab Fiqhul Manhaji jilid yang pertama dulu ni. Tuan-tuan ingat lama dah lah Ustaz Haji no.
2, 3, 5, 6 tahun sudahlah kita belajar dulu ni. Hukum apa bagi kita Imam Syafi'i? Fardu kifayah. Kita mai, orang lain tak payah. Kan macam manakah? Maksudnya kita mai ni orang yang semayang di rumah tak dosa dah. Kenapa kita buat ni? Sama jugalah kerana keberkatan rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi tu. Kita jangan pandang rezeki tu mungkin bukan kita sangka harta ataupun wang ringgit dah. Mungkin rezeki salah satu rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita masa yang berkat. Sama sahaja orang lain pun Allah Subhanahu Wa Taala bagi masa 24 jam sama macam kita. Orang lain pun 24 jam masa, kita pun 24 jam masa juga. Tetapi dengan keberkatan kita sebab kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berkatkan masa kita. Maka kita gunakan masa kita untuk jadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu. Apabila kita orang beriman, Allah Subhanahu Wa Taala akan mempergunakan kita. Allah akan guna kita. Mata ni Allah Subhanahu Wa Taala bagi ni, Allah Subhanahu Wa Taala akan mata kita untuk melihat keagungan dia. Tak mulut yang hak kita ada ni, kalau mulut yang hak berkat, mulut yang hak kita ada ni akan berkata benda-benda yang hak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Telinga ni yang Allah bagi pada kita, kalau telinga tu telinga yang berkat, yang Allah rezekikan telinga semua Allah bagi sama. Orang lain pun ada telinga, orang lain pun ada mata, orang lain pun ada mulut, orang lain pun masa ada mulut, sama sahaja kedudukannya. Tetapi sebab Allah Subhanahu Wa Taala kurnia kepada kita, kenapa? Sebab kita yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kita membersihkan diri kita daripada sifat-sifat mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada masa yang sama kita juga minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, mata yang kita melihat, kita akan melihat keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Telinga yang kita mendengar, kita akan mendengar benda-benda yang baik. Hak tak baik kita tak mau dengar. Kita akan lari, kita tak mau dengar. Sebab apa? Hak benda-benda kita dengar ni mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hak masa banyak lagilah rezeki-rezeki Allah bagi pada kita. Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala bagikan rezeki. Contohnya orang lain kadang-kadang lebih kaya daripada kita lagi. Rezeki Allah bagi, cuma ada kalau Allah bagi dalam keadaan reda. Nak dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka terlebih dahulu kita kena beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena amanah di atas apa? Harta yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita. Kita ambil daripada mana, kita guna daripada mana. Sebab apa? Semua tu kita nak keberkatan. Biar hak kita hak dapat tu harta yang sikit, tetapi mendapat berkat itu yang kita nak. Tetapi kalau kita dapat harta yang begitu banyak, tapi harta yang kita dapat tu tak berkat, harta yang kita dapat tu tak berkat, walaupun dapat banyak mana sekalipun tak berkat. Maksudnya apa? Setiap apa yang kita masuk dalam perut kita menjadi bakaran api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni kita sebut ni, disebut juga sebagai dalilnya dalam surah Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang beriman. Ini janji Allah, janji yang akan dikota. Allah tak akan mungkiri janji-janjinya. Allah sebut pun dalam ayat ni, dan kata Allah, sekiranya penduduk negeri itu beriman serta bertakwa. Syarat nak dapat pertolongan daripada Allah, syarat nak dapat rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala, rezeki yang berkat, rezeki semua orang dapat rezeki. Rezeki ni apa yang Allah bagi pada kita? Contohnya rezeki Allah panjangkan umur kita, rezeki ni tuan-tuan.
Ni Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur kita satu hari ni, bagi orang yang beriman dia akan berterima kasih dengan Allah Taala. Kerana apa? Dengan panjangnya umur kita satu hari lagi ni, dapat sempat untuk kita minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi bagi peluang dekat kita. Masih lagi Allah Subhanahu Wa Taala bagi peluang pada kita supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu bila kita bangkit tidur, Allah Subhanahu Wa Taala bagi nyawa kita, bagi usaha kita, kita ucap alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi ni Allah mematikan kita, lah ni Allah hidupkan kita. Terima kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Sekurang-kurangnya kita ucap apa? Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, hati ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu apa? Kita gerakkan seluruh apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kurnia pada kita untuk kita jadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita nak berterima kasih, ya Allah, panjang umurku satu hari lepas dapat peluang untuk aku bertaubat kepadamu, ya Allah. Bertaubat kepadamu, ya Allah, di atas dosa-dosa. Kalau Allah matikan kita semalam ni, tak sempatlah nak kita nak taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kita dulu-dulu ni tok guru kita pesan pada kita, sebab kita waktu pagi-pagi, waktu pagi-pagi kita berzikir dengan istighfar sebanyak 100, sekurang-kurangnya 100 kali. Berpagi-pagi minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala sekurang-kurangnya 100 kali. Lebih lagi bagus. Kalau kita boleh 1000 lagi bagus, lagi banyak lagi bagus lah. Macam kita baca Quran, tak boleh baca satu muka, satu ayat pun jadi janji kita apa? Baca ayat Quran. Tapi takkan kita nak baca satu ayat kot. Sekurang-kurangnya satu muka kita baca. Sekurang-kurangnya kita Al-Quran tu sebagai apa? Sebagai bacaan kita. Sebab Al-Quran itu kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Sekurang. Tapi istighfar tu, kalau boleh kita bangkit pagi, waktu pagi tu kita beristighfar 100 kali sekurang-kurangnya. Lebih lagi banyak kita beristighfar. Waktu petang kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala 100 kali. Sebab apa? Sebab Nabi sebut dalam hadis yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala tunggu berpagi-pagi, hamba Allah Subhanahu Wa Taala tunggu di waktu pagi. Allah Subhanahu Wa Taala nak ampunkan dosa hamba-hambanya. Di waktu petang Allah Subhanahu Wa Taala tunggu nak ampunkan dosa hamba-hambanya. Allah duk tunggu supaya hamba-hambanya kembali dengan bertaubat. Itu disebut dengan wasari'u ila maghfiratan, bersegeralah kata Allah. Hak taubat ni jangan tunggu-tunggulah. Kita selalu kita duk dengar selalulah, berusaha, bekerjalah kamu seolah-olah kamu akan mati, seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Kamu akan hidup 1000 tahun dan sebagainya. Orang duk dalam kata-kata. Beribadat, berusahalah, bekerjalah seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Beribadatlah seolah-olah kamu akan hidup, kamu akan mati esok hari. Maksudnya kalau dunia tak boleh buat hari ni, tak apa lagi, buat minggu depan. Sebab apa? Nak hidup selama-lamanya. Tak boleh buat di minggu depan, tak apa, kita buat bulan depan dah. Sebab apa? Nak hidup 1000 tahun, tak buat bulan depan, tak apa, tahun depan dah ustaz kita buat. Sebab apa? Nak hidup 1000 tahun. Tetapi beribadatlah kamu seolah-olah kamu akan hidup esok hari. Jangan kita duk tunggu-tunggu, kita duk tonggak-tonggak dah. Ibadat yang kita tinggal dulu-dulu ni, maka bersegera dengan mohon ampun kepada Allah Subhanahu Taala sekurang-kurangnya pagi 100 kali, petang 100 kali. Dan pagi disebut dipesan oleh ulama-ulama, berpagi-pagi berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW 100 kali, berpetang-petang berselawat 100 pagi, berpagi-pagi mengucap tahlil la ilaha illallah 100 kali, dan berpetang-petang mengucap 100 kali la ilallah.
amalan kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kehidupan kita yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita, kita gunakan supaya apa? Untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ini janji Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah sebut, dan sekiranya penduduk negeri itu, dan sekiranya penduduk negeri itu, kata Allah, beriman serta bertakwa. Bukan beriman, kalau beriman orang kafir pun percaya, orang yang tak semayang pun percaya. Macam kita duk sebut selalu, kalau zaman-zaman Nabi tu orang-orang kafir Quraisy angkat pedang, wallahi, orang kafir, wallahi demi Allah, sekiranya aku jumpa Muhammad, aku akan pancung tengkoknya. Tu orang kafir tu. Orang kafir Quraisy tu dia sebut apa? Wallahi, demi Allah, sekiranya aku jumpa Muhammad, aku akan pancung tengkoknya. Dia bersumpah dengan nama Allah Ta'ala. Kalau dalam Al-Quran pun Allah beritahu, sekiranya kamu tanya kepada orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, siapakah yang menjadikan langit dan bumi, nescaya mereka akan berkata la yakununa Allah, nescaya mereka akan berkata Allah. Mereka pun kata Allah, mereka pun percaya Allah, tetapi mereka tidak bertakwa. Disebut apa? Beriman dan bertakwa. Bukan hanya beriman. Tanya, kalau orang tanya, pergi tanya orang, selalu saya duk sebut, pergi tanya orang yang tak semayang, pergi tanya orang yang duk minum arak, pergi tanya orang yang tak puasa, tanya dia nak masuk syurga tak? Pergi tanya dia, cuba kita pergi tanya ni, hang duk minum arak ni, hang nak masuk syurga kan neraka? Agak-agak dia kata apa? Syurga lah ustaz. Ustaz ni bodoh ke? Dia kata kita bodoh lagi dah. Syurga, nak masuk syurga, sampai kita sebut dulu sampai lagu Eliket pun, ku nantimu di pintu syurga, ku nantimu di pintu syurga. Dia pun menyanyi lagu ku nantimu di pintu syurga. Terima kasih. Kan lagu dia dulu-dululah. Mungkin hak lapis baru tak ingat dah kot. Hak lapis kita tahun 90 kan 80-an dulu ni. Lagu tu lagu glamour. Tuan Imam no, Tuan Haji no. Semua nak masuk syurga. Tetapi dia tidak bertakwa. Syarat orang yang beriman kata Allah, dan juga orang yang bertakwa. Takwa ni apa? Ini kita duk sebut selalu, dengar selalulah. Hari Jumaat kan, Tok Imam, Tok Khatib duk pesan selalu dengan takwa. Ittaqullah, menjadi rukun dalam khutbah. Tak sebut, tak baca sahaja, tak sah khutbah hari tu. Bila tak sah khutbah, tak sah sembahyang Jumaat hari tu. Menjadi rukun dalam khutbah. Kena berwasiat, kena berpesan dengan takwa. Apa dia takwa? Nak dapat ketakwaan tu disebut dengan la'allakum tattaqun. Tu apa dia? Nak menjaga tu bukan hanya kita kata junjung perintah Allah Subhanahu Wa Taala saja, bukan hanya kita tinggal larangan Allah Subhanahu Wa Taala saja. Yang pertama ialah apa? Membersih daripada sifat kesyirikan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang utama sekali membersihkan diri kita daripada sifat-sifat syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersih dulu daripada sifat-sifat menyekutui Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang sembahyang, kadang-kadang puasa, tapi pada masa yang sama dia telah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia meletakkan makhluk, dia meletakkan sesuatu sama kedudukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dengan makhluk terletak sama, boleh tak kita letakkan makhluk sama kedudukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Tak boleh. Kita kena letak apa? Kita kena letakkan Allah Subhanahu Wa Taala tu Allahus Samad. Allah Subhanahu Wa Taala, semua makhluk yang ada di atas muka bumi ni semua tertumpu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa? Semua berharap pada Allah. Walaupun kita kata kita ni ada kuasa, kita ada tenaga, kita ada ilmu tuan-tuan, tapi kuasa ilmu yang kita ada sedikit. Contohlah kita kata kita boleh buat masjid, kita boleh buat handphone, kita boleh buat meja, kita boleh buat kapet dan sebagainya. Maksudnya kita ada ilmu dah. Ada ilmu, ada kuasa boleh buat. Tetapi ilmu kuasa yang kita ada ni, kita memerlukan kepada alat-alat. Tak ada alat, tak boleh. Tak ada mata, boleh tak kita nak buat masjid? Tak ada mata, boleh tak kita nak buat meja dan sebagainya?
Nak kena ada alat. Nak buat masjid mesti kena ada alat seperti simennya, dengan ayaknya, dengan batunya, dengan pakunya, dengan macam-macam kita kena memerlukan kepada alat. Alat tu datang daripada siapa? Alat tu juga datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak buat kita berkuasa buat meja, boleh tak buat meja? Boleh, tapi kita kena ada alat. Nak kena ada kayu, nak kena ada gam, nak kena ada paku dan sebagainya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala nak buat sesuatu, dia tidak memerlukan kepada alat. Hanya kata Allah kata jadi innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakum. Allah kata jadi ya. Tu kita jangan dah sombong. Dia kata ini kuasa aku ni, ini sehata aku ni, dengan kekayaan aku boleh suka aku buat apa-apa. Maksudnya apa? Kita tu bergantung dengan sesuatu. Kita tak bergantung dengan Allah Ta'ala. Pada hakikatnya kita telah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selalu kita sebutlah dalam surah Al-Ma'un, selalu saya ada ulang-ulang sebut. Allah sebut dalam surah Al-Ma'un. Allah kata Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Tidakkah kamu melihat, wahai Muhammad, orang yang dusta agama, orang yang tipu dalam agama. Orang yang tipu sahaja agama. Dia sembahyang tapi tipu. Dia mengaji tapi tipu. Dia berpuasa tapi tipu. Dia pergi haji tapi dia tipu. Allah beritahu, tidakkah kamu melihat, wahai Muhammad, orang-orang yang dusta agama. Salah satunya Allah beritahu, allazina hum yuraun, orang yang riak dalam ibadat. Dia buat ibadat tak? Ibadat sampai hitam, sampai kemat tu. Tak kemat tu sujud seminggu. Dia sujud seminggu sembahyang. Tetapi dia buat tu bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak ibadat, di luaran dia ibadat, tapi dia tipu dengan Allah SWT. Luaran kita boleh hukum, dia ni orang Islam sebab dia sembahyang, sebab dia puasa, sebab dia zakat, maka kita bersaksi bahawa dia tu orang Islam. Apabila dia mati, kena pergi ke bumi kan dia, kena mandikan dia, kena kapankan dia, kena menyembahyangkan dia, kena mengebumikan dia. Tututan fardu kifayah. Tapi hak imannya hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mengetahui. Kita tak tahu, jangan kita hukum pula. Jangan kau dia ni teruk ni. Dia ni bukan Islam. Jangan hukum, itu hak Allah. Hak iman tu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita orang beriman ni, kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita letakkan hak benda-benda yang hak tanpa pengetahuan kita. Sebagai contoh, tengok dia mati berguling-guling. Mesti dia ni ahli neraka ni. Berguling-guling mati ni, teruk ni mati ni. Dia ketika nak mati tu teruk, sakit sampai nampak tulang ni, mesti ni ahli neraka. Jangan kita hukum macam tu. Kita kena sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin Allah uji dia sakit teruk tu, kita sangka baik dengan Allah. Mungkin dengan ujian-ujian itu Allah Subhanahu Wa Taala nak kifarahkan dosa-dosa dia. Jangan kita dosa, aku ni bagus ni, sedangkan dia lebih bagus daripada kita. Kita duk sangka kita ni lebih baik daripada orang. Kita rasa sampai maksudnya ujung kita kata kita ni kampung ni, kalau kita tak ada aku tak boleh. Kampung ni aku seorang bagus. Contoh kita main sembahyang subuh, contoh. Bukan sinilah cerita di Afrika tu. Kita balik sembahyang subuh, lorong ni aku seorang ada main, yang lain semua jahiliah belaka. Kita sangka apa? Kita ni baik belaka. Yang kedua contohnya, kita duk baca Quran, orang ni duk sembang. Dalam masjid ni aku seorang bagus duk baca Quran, yang ni sembang lara belaka ni. Jangan kita duk hukum. Apa? Hak nilainya Allah Subhanahu Taala, cuma kita ni bersangka baik pada masa sama, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin Allah bagi dia sakit teruk, nak mati pun teruk, maka kita bersangka baik. Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala nak jumpa dia, nak jumpa dengan orang hamba ni dalam keadaan apa? Putih, bersih, berseri, tak ada dosa. Tu kadang-kadang orang kafir mati mudah. Mudah dia mati. Kerana apa? Kerana kebaikan-kebaikan yang dia buat atas dunia, Allah Subhanahu Wa Taala balas dia atas dunia. Di akhirat besok mereka tak ada peluang dah.
Di akhirat besok mereka tak ada peluang dah. Ketika tu mereka hanya menyesal. Mereka kata alangkah baiknya kalau kami juga orang Islam juga. Mereka menyesal lah ketika tu. Ketika mana mereka melihat orang Islam yang diazab oleh Allah masuk syurga. Sepuak orang Islam dimasuk di badan neraka, keluar masuk syurga. Orang kafir duk tengok, depa kata apa? Alangkah ya Allah ya Tuhan kami, alangkah baiknya kalau dulu kami juga Islam juga. Kesudahan kami masuk ke dalam syurga juga. Walaupun atas dunia dia minum air, minum arak 3 trailer. 3 trailer bukan 3 jam. Walaupun 3 trailer. Tapi kalau iman dia tak rosak, Islam dia tak rosak, kesudahan dia mana? Kesudahan dia ke dalam syurga juga. Tapi kita tak maulah macam tu. Kita tak sanggup tuan-tuan nak hadapi azab Allah Subhanahu Wa Taala. Api kita atas dunia pun kita tak mampu dah. Kalau kita mampu nak hadapi azab Allah Subhanahu Wa Taala, cubalah dulu api dunia. Cuba dulu tu api hak kita duk masak tu, hak kita duk letter tu, cuba dulu api dulu. Kalau kita sanggup nak tinggal ni larang perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nak jadi orang takwa ialah apa? Yang pertama dengan membersihkan diri daripada kesyirikan. Buang ni sifat-sifat syirik ni. Kerana dosa yang paling besar, dosa yang tidak akan diampun oleh Allah SWT, dosa yang paling besar ialah dosa syirik. Dosa lain Allah ampun. Minum air, minum arak 3 trailer pun kalau kita nak kembali pada Allah, insya-Allah Allah ampun dosa kita. Kita hanya bersangka baik, kita taubat sungguh-sungguh. Taubat pun kita kena tahu rukun-rukun taubat juga. Bukan kita taubat ya Allah taubat. Dia kena ada rukun-rukun taubatnya. Taubat. Lepas tu menyesal. Contohnya kita taubat, contohnya malam ni taubat ni. Taubat sungguh-sungguh ni contoh malam ni, ya Allah, dalam hati kita terdetik hati kita, ya Allah ampunkan dosaku, ya Allah, aku menyesal, ya Allah, aku tak mau ulang dah. Lepas tu kalau kita ada hutang dengan Allah, aku nak bayar, ya Allah, hutang. Kalau aku ada hutang dengan makhluk, aku nak bayar. Bayangkan kalau mati malam ni agak-agak macam mana? Bayangkan malam ni mati kita. Sedangkan tadi taubat dah? Taubat dah. Tapi jangan doa azam ni, aku taubat lagi, nak buat lagi. Habis esok buat pula, esok yang lain pula. Ni hak malam ni sungguh-sungguh ni. Tak mau ulang dah. Menyesal di atas perbuatan-perbuatan jahat kita tu, zalim kita dengan Allah, zalim kita dengan manusia, kita taubat sungguh-sungguh. Menyesal tak mau ulang dah. Dan kalau kita ada hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana kita sebut dulu ni dalam kitab Fiqhul Manhaji tu, kadang-kadang kita tuan-tuan ditipu oleh iblis, ditipu oleh syaitan. Dia kata hak kita lah, hak orang yang tak main, orang tak sembahyang tu sahabat-sahabat dia dah, dia tak kacau dah. Ya Allah, hak kita sebut dulu ni, Allah bagi dalam Quran, Allah kata auzubillahi minasyaitonirrajim, wa may ya'shu an zikrahman nuqil lahu syaitan fahuwa lahu qarin. Siapa yang berpaling peringatan Allah yang Maha Pemurah, bagi mereka syaitan yang duk damping dengan dia, syaitan duk kawan dia dah. Ni hak kita ni tuan-tuan. Hak kita dia kamai. Dia ganggu, dia kata tak apalah, buat yang sunat-sunat lah, wajib je dah buat. Hutang kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita sebut dah hak bulan sudah dulu ni. Tuan-tuan ingat tak? Sebagai contoh sembahyang Zuhur. Sembahyang Zuhur tu wajib dah. Sembahyang Zuhur tu wajib. Sembahyang di awal waktu tu adalah afdal, adalah sunat. Tetapi hak qada kita sunat kan, wajib kan apa? Hak qada tu. Walaupun ada pendapat hak dhaif kata, dia kata tak apa, buat yang hak fardu dulu, lepas tu kita buat hak qada. Tapi jumhur tu kena qada, wajib segera, wajib bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tak apa, mendapat dhaif kata, tak apa, buat yang fardu dulu, buat maghrib dulu, buat zuhur dulu, buat isya dulu, buat subuh dulu, lepas tu buat yang qada. Kita dok tuan-tuan duk baloh hak sunat. Bukan sinilah. Sini dia buat sunat sebab apa? Sebab tuan-tuan tak ada qada. Ni cerita orang Afrika tu. Sini tak ada qada. Kalau kita ada qada, utamakan hak wajib tu.
Utama hak wajib tu apa? Yang tu kalau kita tinggal, kalau dulu-dulu kita pernah sebut dah dulu ni. Dalam kitab Fiqh Manhaji dulu ni tuan-tuan ingat dah. Kalau tinggal dengan sengaja, wajib segera qada semayang-semayang kita. Wajib segera bertaubat kepada Allah Subhanahu taala. Tengok dulu ni kita qada, kita tinggal tu sengaja ke tak sengaja? Oh dulu ni lalai saya, jahil saya, maka kita qada, kita buat jadual, tulis ke hari ni maghrib qada 1, isyak qada 1, subuh qada 1, sekian hari ni 14 bulan kita dah qada dah subuh 1, zuhur 1, asar 1, maghrib 1 dan isyak 1. Tak apa dah kita hari ni tanda kita qada dah 5, kita sungguh-sungguh qada 2 hari meninggal. Kita buat jadual sungguh-sungguh kita nak bayar hutang kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat jadual, kita tanda satu-satu. Hari ni settle dah 5 waktu kita qada. Tengok-tengok malam ni tidur meninggal. Tapi kita cita-cita kita nak bayar hutang. Walaupun kita tinggal hutang tu 10 tahun sekalipun, maka kita bersangka baik dengan Allah. Aku nak qada ya Allah, tapi tak sempat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ampun dosa kita. Kalau dengan makhluk ni kita kena pergi jumpa. Kalau Imam Syafi'i kena cerita. Tapi ada pendapat imam lain, tak apa jangan cerita macam kita selalu duk buat lah hari raya tu. Minta maaf banyak-banyak kosong-kosong. Itu hak kita selalulah. Boleh juga yang tu pun. Kalau kita cerita gerak macam mana? Dulu ingat tak dulu aku curi kambing jenuh tuan-tuan. Dia pakai tak. Tapi hak kalau Imam Syafi'i macam tu tuan-tuan. Contohlah dulu-dululah kita pergi ke Nori. Orang tak tuan rumah tak suruh bungkuih pun kita bungkuih awak balik bungkuih dah awak balik daging sekian kan, awak balik rumah tuan rumah tak suruh pun. Kita awak balik rumah lah kita ingat dah pergi jumpa tuan rumah tu balik. Tuan Haji nak beritahu dulu ni kena ingat dulu tahun 90 lupa tu masa menikah hak sulung tu saya awak baliklah daging hari tu ni sekilo. Macam mana ni nak kena bayar? Tak apalah. Kita kan kawan lama dah ni. Tak apalah bayar harga sekilo tu berapa dah lah. Kalau 30 nak bayar. Tuan-tuan. Tapi kalau ni dia tak bayar, tak nak bayar. Tak apa, saya halal lah. Tapi ada pendapat lain, tak payah lah kita pergi minta maaf kat dia. Minta halal. Kita kena minta halal, minta maaf ni apa yang kita buat tu dosa kita. Ustaz, kalau dia mati macam mana Ustaz? Dia dah meninggal dah Ustaz. Maka kita buat kebaikan-kebaikan, kita hadiah pahalanya kepada orang yang kita buat dulu ni. Kita buat kebaikan, kita berdoa kepadanya, kita buat kebaikan, kita masuk tabung, ya Allah ini tabung aku masuk tabung RM10 ni aku hadiahkan, aku sedekahkan kepada si anu yang dulu ni aku pernah buat zalim dengan ya Allah. Mudah-mudahan di akhirat besok ni, mudah-mudahan dia tengok pahala-pahala yang banyak sebab kita ni bagi kat dia. Mudah-mudahan Allah dia ampunkan dosa kita. Bayangkan di akhirat pahala banyak, dia tengok, oi, hang ni baguslah. Maka kita buat baik. Mudah-mudahan kita sungguh-sungguh Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kita. Macam boleh sambung tak? Boleh berhenti dah? Tak sambung? Bunyi ni? Tempat lain patah bunyi berhenti Ustaz. Berhenti. Boleh sikit okey. Habis sikit dah. Dia kata, dan sekiranya penduduk negeri itu beriman serta bertakwa. Takwa kita buat ni ialah membersihkan daripada sifat kesyirikan. Yang kedua ialah apa? Yang kedua dia kata beristighfar, minta yang pertama membersihkan diri daripada kesyirikan, nak jadi orang yang takwa. Yang kedua ialah bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima baru kita buat yang sunat-sunat. Kita kadang-kadang hak 5 buat 5 hak sunat-sunat. Yang pertama nak jadi orang yang takwa ni, hak kita sebut dalam ayat ni, bersih diri pada sifat kesyirikan, sifat-sifat syirik buang, sifat-sifat menyekutu Allah buang. Yang kedua ialah apa? Banyak bertaubat pada Allah. Yang ketiga melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat melaksanakan
Yang sunat. Ni hak terakhir. Hak utamanya, buat hak wajib-wajib dulu. Kan dulu kita hutang, tak ada hutang tak apalah. Kita contohnya kita di Rakuda ni, tak ada hutang, tak ada apa. Persilakan. Buat qabliyah, buat ba'diyah. Bakit malam, baguslah yang tu. Sebab apa? Kita tidak ada hutang dengan Allah. Sebab apa? Satu fardu nak dapat sunat tu 70 kali sunat menyamakan satu fardu. Satu fardu menyamai 70 kali sunat, baru satu fardu. Ni kadang-kadang kita puluh hak sunat, dan kan kita ada hutang dengan Allah Subhanahu wa taala. Buat yang hutang dulu. Kita tuan-tuan, kita hutang dengan saya buat contoh mudah-mula lah. Saya hutang dengan Tuan Haji contoh. Saya jumpa dia, Tuan Haji jom kena laksa je, kita belanja dah. Kita hutang 10,000, 20,000, hari-hari duk belanja dah. Dia kata hutang aku tak bayar, nak belanja apa aku? Bayar hutang aku dulu. Dia hutang dia nak bayar sak pergi buat pi cucuk pisang. Saya buat pi laksa kat dia. Hang hutang aku tak bayar lagi, hang duk bagi apa? Kita bagi hak benda-benda hak dia ni tak ada. Kita buat yang hak wajib, lepas tu habis hak wajib kita sunat. Ataupun pada masa-masa kita nak buat qada pun buat, hak sunat pun buat. Yang ni tak apa. Ada pendapat kata yang ni pun tak apa. Sunat pun buat, hak qada pun buat, sunat. Kalau ikut pendapat Ibn Hajar, hukumnya haram sekiranya kita ada hutang dengan Allah, kita melaksanakan yang sunat. Hukumnya berdosa pula. Buat yang sunat, tinggal yang hak hutang, hak wajib kita. Jadi kita ditipu oleh iblis, ditipu oleh syaitan. Dia kata tak apalah, buat yang sunat. Itu tak payah buat lagi lah. Jadi kadang-kadang kita ditipu oleh iblis. Baik. Tentulah kata Allah, kami akan membuka kepada mereka pintu pengurniaan yang berlimpah-limpah. Syaratnya tadi iaitu beriman serta bertakwa. Tu sahabat-sahabat zaman-zaman terdahulu, mereka yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, datang pertolongan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala bagi mereka tu sakinah, ketenangan dalam diri mereka. Ketenangan dalam diri mereka tu Nabi sebut, kalaulah para sahabat kamu menginfakkan kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, tak sama lagi sahabat-sahabat menginfakkan satu jepuk harta. Depa satu jepuk, kita nak sama kedudukan mereka, kedudukan depa tu, kita dengan satu gunung emas pun tak sama kita. Mereka tu serah diri semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita ni peringkat awam-awam. Macam itulah kita ni orang awam. Contohnya kita selalu kita sebutlah, contoh kita buat ibadat ada sebab pahala sembahyang jemaah dapat 27. Kita sembahyang kenapa? Nak syurga. Kita nak buat sembahyang sebab kita takut neraka. Kita buat tu kerana ada tujuan. Hak segi hukum boleh tak? Boleh, tak salah pun. Kita orang awam. Tapi kalau peringkat aulia, mereka tidak berharap kepada apa-apa. Kerana apa? Macam kita peringkat awam-awam ni, kata dia umpama macam kanak-kanak buat sesuatu nak kepada sesuatu macam anak kita lah. Dek, pergi kedai dek, beli gula ke, beli tepung kita, satgi ayah bagi upah lah RM1. Dia mau RM1? Tak mau RM1 boy. Bagilah RM2 macam budak-budak lah. Hari raya kita boleh sampul surat tu. Dia kata, ustaz, mini misi RM1 ni. Depa pun tahu. Bolan sampul surat, dia berkata RM1. Depa nak bagi terang-terang nampak RM2. Kita umpama macam tu, buat sesuatu kita nak ganjaran tu, boleh tak? Boleh, sebab pahala, sebab syurga. Benda yang makhluk tak boleh bagi. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala janji benda tu. Tapi orang peringkat awam saja mutasawuf, mereka tidak berharap sesuatu. Mereka buat kerana apa? Mereka buat tu kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tu hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila mereka buat, terserah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hak kita ni sebab janji Allah. Tak apa, jangan kita tak boleh. Kita ni orang awam, boleh. Kita nak berharap sesuatu baru, kita rasa semangat. Sembahyang jemaah dapat tu, main mengaji dapat ni, sembahyang malam dapat ni, supaya kita ni semangat nak beribadat. Tapi peringkat depa tu peringkat
peringkat lain. Mereka tidak berharap kepada sesuatu, mereka berharap kepada keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Depa nak Allah redha depa. Depa tak mau duduk, depa tu duduk dalam keadaan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita jadi ada orang yang sifat-sifat macam ni, maka Allah Subhanahu wa taala disebut membuka kepada mereka pintu pengurniaan yang melimpah-limpah berkat daripada langit. Limpah kurniaan dan keberkatan daripada langit. Allah turun keberkatan. Masa kita beri masa berkat, harta yang berkat, anak yang berkat, kawan-kawan yang berkat. Kawan berkat ni kawan juga berkat tu. Kawan esok dia akan tolong kita. Kawan-kawan ni juga akan tolong kita di akhirat besok ni. Tu kawan-kawan kita. Tu saya seru dekat tuan-tuan, dekat puan-puan ni. Esok mana tahu tuan-tuan ni masuk syurga, tengok-tengok saya tak ada dalam syurga. Saya merayu dekat tuan-tuan, esok ni di syurga besok ni, orang-orang ahli syurga besok ni, mereka akan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ya Tuhanku, mana sahabat-sahabat kami atas dunia dulu ni? Tak ada ni ya Allah." Orang ahli syurga besok mereka akan tanya ni sahabat-sahabat mereka atas dunia ni. Tu kita nak kena kawan-kawan orang yang baik-baik. Tu Nabi kata wal mar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan bersama dengan siapa yang dia kasih. Tengok atas dunia ni kita kasih dekat siapa? Sebab orang yang kita kasih tu kalau mereka tu orang yang saleh, orang yang beriman, orang yang ikut perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka masuk syurga, mereka akan tanya kepada Allah, "Ya Allah, ya Tuhanku, mana sahabat-sahabat kami atas dunia dulu? Tak ada syurga ni." Maka Allah suruh kepada mereka, "Pergilah kamu ke neraka, bawa pimpin mereka naik." Mana tahu tuan-tuan, besok ni tuan-tuan semua ni masuk syurga. Amin. Mudah-mudahan. Tengok saya tak ada. Tuan-tuan mohonlah pada Allah, "Ya Allah, ya Tuhanku, mana ustaz hadut mengajak kami? Tak ada ni ya Allah." Sama juga dengan saya tuan-tuan. Esok ni saya masuk syurga, mudah-mudahan. Amin ya Allah. Saya juga akan bertanya, "Ya Allah, ya Tuhanku, mana ya Allah sahabat-sahabat aku atas dunia dulu ni?" Kita nak pimpin sahabat-sahabat kita. Kita nak pimpin keluarga-keluarga kita. Tapi kalau sebaliknya tuan-tuan, Nabi kata wal mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama dengan siapa yang kasih. Berapa masa orang badui mai jumpa Nabi sallallahu. Saya ni sallallahu. Dia tunjuk ni ya sallallahu. Ditanya ni apakah amalan-amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kata saya ni ya Allah, saya ni amalan sunat-sunat saya tak buat. Saya semua saya buat yang fardu sahaja. Cuma saya cinta kepada Allah. Saya cinta kepada kamu ya Rasulullah. Sahabat ni dia buat yang fardu. Tetapi dia kata saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada kamu sallallahu. Nabi kata wal mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama dengan siapa yang dia kasih. Tapi kalau sebaliknya, atas dunia kita kasih orang yang jahat, di akhirat so menyesal tak? Menyesal. Ketika mana Allah sebut dalam Quran, ketika mana mereka dibolak-balikkan dalam api neraka, orang-orang yang buat jahat ni di akhirat besok, ketika mana Allah kata mereka dibolak-balikkan dalam api neraka, mereka ketika tu menyesal di atas perbuatan mereka. Mereka berkata apa? "Ya Allah, ya Tuhanku, alangkah baiknya kalau dulu kami ikut perintah Allah dan perintah Rasul." Ketika tu baru mereka menyesal. Alangkah baiknya kalau dulu kami ikut perintah Allah, ikut perintah Rasul. Tetapi kami ikut pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Kami ikut pembesar-pembesar kami yang menyesatkan kami ya Allah. Ya Allah, 2 kali azab ke atas mereka. Mereka minta supaya diazab orang-orang tu. Orang-orang yang buat zalim. Orang-orang yang mereka ikut tu, orang yang ajak mereka benar-benar yang dilarang Allah. Mereka minta, ahli neraka tu minta, ya Allah. Ya Allah, 2 kali azab ke atas mereka. Maksudnya apa? Tu kita atas dunia berkawanlah dengan orang yang baik-baik. Sebab apa? Supaya dengan kebaikan tu mereka akan bimbing, depa akan ajak kita kepada kebaikan. Maka hak kita ni juga bukan kata kita tak boleh kawan jahat, kawan jahat untuk nak ajak depa mai
kepada taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah dia kata, ya yang melimpah-limpah berkatnya daripada langit dan bumi. Jadi kita ingat kita sampai tandu dulu. Insya-Allah lepas ni kita masuk masih lagi tajuk yang sama, kesan dan faedah iman. Kita masuk yang ke-8 iaitu mendapat kehidupan yang baik. Wallahu a'lam. Marilah sama-sama kita tangguh kuliah kita pada malam ni dengan tasbih kifarah dan surah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'win wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma aghina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam salim walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.